السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Ya Allah, ajarlah perkara yang aku masih jahil dan beringatlah apa yang telah aku lupa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan deraikanlah ikatan pada lidahku dan mudah-mudahan mudah-mudahan aku dapat memahami kalimat. Insyaallah. Pertamanya adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi keizinan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul bagi melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Inilah langkah bijak ataupun pilihan yang tepat untuk umat Islam sepatutnya berada pada waktu-waktu ini. Sekiranya di sana ada yang memilih restoran-restoran ataupun tempat-tempat yang tidak sepatutnya, kita mengharapkan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dapat bersama-sama dengan kita makmurkan sama ada di Al-Kausar ataupun di mana-mana masjid. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, selalu saya sebut 7 golongan yang akan dipayungi oleh arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki-lelaki yang mana hatinya sentiasa terikat dengan rumah Allah ini, masjid. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya berkesempatan, walaupun sebelum ini 2 minggu tak dapat hadir kerana minggu sebelum ini ada rombongan daripada kerajaan negeri Kelantan. Jadi saya terlibat untuk menganjurkan program di Surau Sukan. Dan pada minggu lepas sama juga ada rombongan daripada Kuala Lumpur dan kami telah mengikuti satu kursus di Pondok Hidayah. Menyebabkan 2 kali saya tak dapat hadir, tapi dipahamkan ada juga pengganti yang pastinya setiap malam kuliah akan tetap diteruskan. Sekiranya yang telah dijadualkan ataupun malam siapa-siapa yang tak dapat hadir, kami sudah dimaklumkan ataupun kami akan memaklumkan dan insya-Allah akan diisi oleh kuliah-kuliah yang ada di awal insya-Allah. Dan satu lagi tuan-tuan, selepas daripada kita kuliah nanti ada lagi kuliah di sana kan? Ada lagi satu kuliah di belakang sana tu yang tuan-tuan akan tengok nanti berbondong-bondong dari icebox tu. Kalaulah berbondong pintu datang ke masjid. Ada juga pintu dekat arah lebak tu kan? Ada pula dia masuk sini. Jadi di sana mungkin ada di antara kita yang nak tengok festival kebudayaan. Jadi tuan-tuan, kalau boleh perbetulkan niat betulkan niat kita. Kalau betul-betul kita nak tengok festival, setakat festival lah. Kalau ada lagi benda-benda lain yang tuan-tuan boleh
menilai sendiri baik ke buruk ataupun berjatuh melalaikan ke apakah. Buatlah pilihan yang tepat, yang pastinya kita nak menjadi hamba Allah yang sentiasa menjaga betul dalam soal benda-benda yang kita nak lakukan dalam kehidupan kita seharian, supaya masa-masa yang berlalu tidak termasuk kita ini, maksudnya mensia-siakan umur kita dengan perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Jadi kita sambung pengajian surah Nabawiyah pada muka surat 52. Jadi saya pun sudah dibagi oleh Haji surah Nabawiyah. Jadi kita sepakat, tak ada lagi pening-pening tuan. Lain yang saya baca, lain yang tuan tengok. Walaupun di sana ada beberapa perkataan yang memerlukan terjemahan, terutama dari jemaah yang ada kepakaran ataupun yang memang berasal dari seberat, mungkin dia tahu bahasa Indonesia. InsyaAllah saya mungkin pada perkataan-perkataan yang saya tak faham tu tuan-tuan boleh terjemah, ataupun tuan-tuan boleh menawarkan diri, ataupun tuan-tuan boleh terus bagi tahu supaya tidak tersasar, supaya kuliah kita ini kita dapat faham dengan baik sebarang ataupun setiap tajuk yang kita bincangkan. Jadi pada malam ini kita akan tengok ikhtilaf menyendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ada pertemuan 3 minggu, ada 2 minggu lepas kita telah bincang berkaitan dengan penglibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangunkan semula Kaabah, Baitullahil Haram, yang menjadi simbolik kepada seluruh umat Islam di atas muka bumi. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung pada muka surat 52, yaitu ikhtilaf ataupun berkhalwat di Gua Hira. Mendekati usia 40 tahun, mulailah tumbuh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecenderungan, keinginan untuk melakukan uzlah. Allah Ta'ala telah menumbuhkan pada dirinya rasa senang untuk melakukan ikhtilaf menyendiri di Gua Hira. Kalau yang ada dia punya terjemahan terus dalam kurungan, tak apalah kan. Ada juga beberapa perkataan tu tak ada dia punya makna lain. Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa senang untuk melakukan ikhtilaf menyendiri di Gua Hira. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita akan bincang berkaitan dengan Nabi berkhalwat ataupun Nabi menyendiri sebelum dia diutuskan menjadi Rasul atau menjadi Nabi akhir zaman. Apakah hikmah, apakah rahsia, apakah yang tersirat di sebalik Allah Ta'ala telah memilih ataupun Allah Ta'ala telah mentakdirkan Nabi supaya menyendiri. InsyaAllah kita akan bincang dari awal sampai akhir tajuk ini. Dia menyendiri dan beribadah di gua tersebut selama beberapa malam, kadang-kadang sampai 10 malam dan kadang lebih dari itu, sampai 1 bulan. Kemudian beliau kembali ke rumah sejenak hanya untuk mengambil bekalan untuk melanjutkan ataupun untuk sambung balik berkhalwat di Gua Hira. Demikianlah Nabi SAW terus melakukannya sampai turunnya wahyu ketika beliau sedang beruzlah menyendiri di Gua Hira. Jadi tuan-tuan, berkhalwat ini zaman Nabi SAW kita dah faham. Nabi menyendiri jauh daripada penduduk ataupun daripada kehidupan kesibukan dalam kota raya, dalam di Bandar Mekah. Nabi berkhalwat. Tetapi khalwat sekarang samakah dengan khalwat dulu? Khalwat sekarang ini dia telah modified. Di mana tempat dia khalwat?
di tempat-tempat yang sunyi ataupun di tepi-tepi pantai. Kalau kita tengok kan, berdua-duaan. Kenapa? Berkhalwat macam Nabi. Kalau otak kamu. Jadi hanya guna nama tetapi lain cara buatan. Yang mana apa yang mereka buat itu termasuk di dalam dosa, tuan-tuan. Yang kes satu highlight kena bakar itu kenapa? Katanya ada cerita-cerita yang berkait dengan, tak pastilah cerita yang itu, tetapi disitulah lokasi-lokasi yang menjadi pilihan untuk mereka berkhalwat, untuk mereka berdua-duaan dan sebagainya. Dan benda-benda ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membatras supaya benda-benda ini tidak berlaku, dan supaya kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti apakah usaha-usaha yang kita buat untuk membatras an-nahyu 'anil munkar, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dipahamkan ada juga program apa tu? Tabligh, betul tak? Di Tanjung Batu, ijtima' tabligh. Jadi tuan-tuan, apa yang baik kita ambil semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ada kesempatan, daripada duduk tak ada program ataupun tuan-tuan duduk ataupun tidak mengikuti sebarang program lain, kalau ada kekosongan bagus tuan-tuan hadir. Dan tadi pun saya nampak macam ramai kumpulan tabligh, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan teringat kata-kata hukama, dia sebut, dia kata unzur ila ma qala, kamu tengok apa yang dia bagi tahu. Wala tanzur ila man qala, jangan kamu tengok, jangan kamu pandang siapa yang berkata-kata. Kalau kita tengok dia ni, lepas tu terus kita tengok dia punya background, latar belakang pendidikan pun tak seberapa, terus kita condemn, terus kita cakap macam-macam. Itu tidak betul tuan-tuan. Ingat kata-kata hukama ini, unzur ila ma qala, kamu kena ambil, kamu kena perhatikan, kamu kena unzur tu katanya tengoklah apa yang dia diperkatakan oleh mereka. Wala tanzur ila man qala, jangan kamu nak menilai, jangan kamu nak memilih ataupun kita pilih-pilih, orang ni tak layak, ni pemahaman sekian-sekian. Kalau boleh soal perbezaan pendapat, perbezaan dalam masalah-masalah agama ni tuan-tuan, langkah paling selamat kita buka ataupun kita atur mudzakarah supaya selesai. Kalau masing-masing kelompok, masing-masing jemaah itu mendapat dada yang mengatakan mereka betul, dibimbangi akan berlaku perpecahan. Jadi kita cuba tengok peristiwa Nabi ikhtilaf ini apakah hikmah, dan ada perbincangan di bawah ini dikaitkan semua dengan gerakan Islam yang berlaku sekarang ini. Okey, teringat saya pada satu kisah, satu cerita tuan-tuan. Imam Ghazali ini antara hujjatul Islam, antara orang yang hebat, orang yang memang mementingkan, mengutamakan menuntut ilmu. Pada satu ketika dia nak balik ke kampung dia setelah habis ataupun tamat daripada belajar ilmu, di pertengahan jalan untuk balik tu dia telah dirompak ataupun telah disambut. Merompak tu tuan-tuan, ambil dia punya beg yang berisi nota-nota yang dia catat sewaktu dia belajar. Benda lain tak ada pula, mungkin dia nak ambil, ataupun mungkin ada tapi tak seberapa, tetapi dia mempertahankan beg dia itu supaya tidak diambil tuan-tuan. Jadi biasalah kan, kalau kita barang yang paling berharga itulah yang kita akan pertahankan supaya tidak terlepas ke tangan musuh. Jadi ini agak menarik tuan-tuan, dia mempertahankan, menyebabkan perompak kata mesti ada benda yang bernilai dalam beg itu. Terus diambil dan dibuka beg tersebut, tak ada pun benda-benda bernilai, melainkan kertas-kertas catatan hasil yang dia talaqi dengan Syekh. Jadi heran. Dia kata, Imam Ghazali kata, kamu nak ambil yang lain kamu ambil, tapi yang baik aku jangan. Sebab itulah catatan-catatan ilmu yang telah aku dapat. Kalau kita bersoalan, kita fikirkan bersama. Kita baru beli
Samsung yang terkini apa je nama? Samsung yang terkini apa je nama dia? S2 lah macam-macam kan, harga 2000 lebih. Kalaulah kita ditakdirkan, tapi bukan saya minta supaya kena rompak balik nanti. Ditakdirkan kita lipas kawasan yang sunyi, kita ditahan. Beg yang buku-buku agama kita ni nak diambil. Apa ni? Tak diambil, tapi dia mau telefon. Tuan-tuan nak bagi kata? Mungkin kita boleh buat cagaran, bangkitlah beg ni, telefon jangan ambil. Ambil benda. Tetapi tuan-tuan, berbeza dengan orang dulu, Imam Ghazali, dia pertahankan benda itu. Tetapi yang tersirat ataupun yang saya nak sebut ialah dia belajar daripada pencuri tersebut. Pencuri itu kata, kenapa kamu belajar ni, kamu apa ni catat? Sedangkan dia kata al-ilmu fi sudur, laisa fil kutub. Ilmu ni kena simpan dalam dada, jangan hanya koleksi ataupun jangan hanya ada dalam buku. Jadi Imam Ghazali pun belajar daripada pencuri. Dan selepas daripada peristiwa tersebut, tuan-tuan, dia pun banyak kepada menghafal dan menjadi antara jatuh Islam yang hebat. Dan pengajaran di sini, kalau boleh tuan-tuan, kita pun kalau tak mampu untuk nak hafal semua, kita ambil pengajaran daripada kisah tadi, supaya kita ni ilmu-ilmu yang kita dapat jangan kita mengharapkan hanya pada kitab ataupun catatan kita. Pastikan kita hafal, insya-Allah. Beberapa ibrah daripada kisah Nabi berkhalwat di Gua Hira. Uzlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang bi'tsah, menjelang Nabi diutuskan untuk menjadi rasul, pengangkatan sebagai rasul ataupun pentaklifan, macam-macam lah kita boleh letak di situ. Ini memiliki makna yang sangat besar. Agensi itu apa dia? Siapa tahu? Orang Bugis mesti dah faham. Orang Bugis Melaka tahu tak? Agensi itu apa? Arman apa? Tak apa tuan-tuan. Kalau kita buang ambil yang kataan itu pun kita boleh faham sudah. Dia nak sebut di sini kisah Nabi menyendiri di Gua Hira itu mempunyai pengajaran yang cukup besar dalam kehidupan kaum muslim pada umumnya dan kepada para dai khususnya. Peristiwa ini menjelaskan bahawa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya betapapun ia telah memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan melaksanakan segala macam ibadah sebelum menyempurnakan dengan waktu-waktu uzlah dan khalwat untuk mengadili diri sendiri. Muhasabatun nafsi. Kita selalu dengar orang sebutkan muhasabah diri. Dalam program-program biasanya kalau kita mengikuti kursus-kursus, ada slot tu dia akan sebut slot muhasabah diri. Muhasabah tu daripada perkataan Arab, ya. Hasibu, muhasabah, hasibah. Muhasabatun nafsi, merasakan pengawasan Allah dan merenungkan fenomena-fenomena alam semesta yang menjadi bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ni tuan-tuan, sewaktu dia yang berkhalwat di Gua Hira ataupun sewaktu dia menjadi pengembala kambing. Kalau tuan-tuan ingat kuliah saya sebelum ni kita dah bincang, Nabi mengembala kambing, membantu bapa saudara dia pergi ke kawasan padang pasir. Dan di situ pun dia sudah memikirkan yang bahawasanya bumi ini ataupun dunia ini ada pencipta. Dia mencari Khalik. Jadi itu peristiwa sewaktu Nabi mengembala kambing. Antara hikmah mengembala kambing yang mana pergi ke kawasan tanah lapang dan melihat kejadian-kejadian ataupun penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di atas muka bumi ini menjadikan kita berfikir akan kebesaran Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu kena berfikir, otak kita ni kena berfungsi selalu akan kejadian-kejadian yang Allah Taala jadikan di atas muka bumi. Wala tafakkaru fi dzati. Jangan kita nak fikir pada zat Allah.
Kita disuruh untuk berfikir akan apa yang Allah jadikan semua makhluk di atas muka bumi ini untuk mendekatkan kita dengan Pencipta. Jadi tak pastilah yang ada di hadapan saya ni dan termasuk saya sendiri, setakat manakah kita boleh ikut apa yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menjelaskan bahawa seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya. Sudah kita bacakan. Dan selain itu kita disebut juga hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum qabla an tuhasabu, sebelum diri kamu dihisab. Bila tuan-tuan kita dihisab ni, iaitu pada hari yauma la yanfa'u malun wala ban, hari yang tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan yang datang kepada Allah dengan hati yang sempurna, dengan bekalan yang cukup, dengan hati yang tenang dan sebagainya. Jadi cuba kita tengok ya, ajaran daripada berkhalwat menyendiri Nabi di Gua Hira. Ini merupakan kewajipan setiap muslim yang ingin mencapai keislaman yang benar, apalagi bagi seorang penyeru kepada Allah dan penunjuk kepada jalan yang benar. Menjadi satu tuntutan tuan-tuan kita berkhalwat. Jangan pula khalwat yang saya sebut awal tadi ya. Nanti kamu bilang, nah Ustaz suruh aku berkhalwat, jadi balik nanti pilih sampah atau buat janji. Itu salah tuan-tuan. Jangan salah tafsir ya. Yang saya maksudkan menyendiri sebagaimana yang Nabi buat di Gua Hira. Bagi siapa-siapa yang pergi ke Mekah yang melakukan sama ada ibadah umrah ataupun haji, saya syurkan tuan-tuan, cubalah naik ke atas sana dan tuan-tuan tengok ya. Tengok macam mana keadaan sekarang ini. Jarang sudah travel-travel yang bawa tu dia hanya tengok dari bawah saja. Jadi yang muda-muda ni, yang tenaga kuat ni, saya syurkan bila kita naik sendiri kita boleh tahu ya. Itu laluan. Kita tak pasti yang zaman Nabi dulu macam mana, tapi sekarang ini sudah di track ataupun laluan tu agak senang sedikit. Jadi bila kita naik sendiri kita boleh merasai tempat Nabi duduk berkhalwat. Sekarang ini ada juga atas kan yang Arab yang pakai kamera apa tu, terus keluar gambar bayar RM10. Ada bisnes macam-macam di atas. Ini merupakan kewajipan setiap muslim yang ingin mencapai keislaman, apalagi bagi seorang da'i ilallah. Hikmah daripada program uzlah ialah tiap jiwa manusia memiliki sejumlah penyakit yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan ubat uzlah dan mengadilinya dalam suasana hening, jauh dari keramaian dunia. Jadi di sini tuan-tuan persoalan timbul. Nabi SAW berkhalwat menyendiri di gua. Jadi kita di Tawau ni, mungkin tuan-tuan mempersoalkan, di sini ada gua di Tawau? Adalah kan, itu gua Madai kau nak sana tu kan. Pergi sana mula-mula nak berkhalwat, nampak sarang kurung balik, bisnes pula di sana. Ambil sarang kurung balik tu. Ada kawan baru ni dia, kebetulan saya jumpa dia hantar sarang kurung balik tu yang dia dapat dari Gua Madai. Saya tanya berapa sekilo? Kalau orang mau cuba juga 3,000 sekilo. Nah, 1 bulan gaji tuan, dah payah nak makan. 1 bulan gaji 3,000 sekilo. Itu yang belum dicuci, ada najisnya lagi. Jadi tuan-tuan, yang kita nak bincang malam ni berkaitan dengan khalwat. Tak semestinya kita memilih dua. Kalau kita ni tuan-tuan, yang saya mengikuti kuliah tuan guru berkaitan dengan Surah Nabawiyah ini, buku inilah dia sebut berkhalwat kita sekarang ini kita boleh pilih masjid-masjid antara tempat yang kita boleh. Maksudnya kita lari daripada kesibukan, kita lari daripada urusan-urusan duniawi, kita selalu berada di masjid. Selain daripada 5 waktu kita datang untuk solat berjemaah, kita ruangkan yang kita panggil i'tikaf. I'tikaf di sanalah tuan-tuan ruang yang sesuai untuk kita memikirkan, untuk kita muhasabah diri kita, adakah cukup
bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Awal saya sebut, yang ada juga disebut di sebelah ni tuan-tuan. Kalau minggu lepas kalau tak silap saya ada guru besar dari Tuban. Saya dipahamkan umur 40-an. Itu pun ialah tuan-tuan, apabila dipanggil, tak kira kita ni umur kita masih muda ke, kita belum ada lagi penyakit kritikal ke, kita akan pergi ke sana. Jadi kita yang masih lagi Allah Ta'ala panjangkan, Allah Ta'ala bagi kesihatan tubuh badan, kita manfaat betul tuan-tuan. Dan ini pilihan yang tepat. Yang di belakang sana tu pergi sekejap, lepas tu balik dah, ya. Tak perlu pula bersusah-susah, sampai bertolak-tolak nak tengok yang depan tu. Tak payah. Okey. Untuk seterusnya tuan-tuan, hikmah dari program uzlah ialah mendidik jiwa manusia, bahawa setiap jiwa manusia memiliki sejumlah penyakit yang tidak dapat dibersihkan kecuali dengan ubat uzlah. Dalam suasana hening, jauh dari keramaian dunia, sombong, bangga diri, dengki, riak dan cinta dunia yang dipanggil hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan tidak suka ataupun benci akan kematian. Benda itu yang perlu kita kikis. Kesemuanya itu adalah penyakit yang dapat menguasai jiwa, merasuk ke dalam hati dan menimbulkan kerosakan di dalam hati manusia. Saya ingat yang hadir pada malam Jumaat, tuan-tuan telah mengikuti kuliah hakikat aqaid tasawuf. Itu kita nak baiki diri kita. Kita mengimbangi di antara akhlak. Itu cuma semak akhlak kita dengan sesama makhluk, akhlak dan kembali dan sebagainya. Adakah betul dengan yang apa yang kita buat sehari-hari? Jadi tuan-tuan, saya ingat malam Jumaat itu satu kuliah yang kita boleh ukur yang kita buat seharian ini dengan apa yang disebut dalam kitab aqaid dan tasawuf pada siang malam Jumaat. Seterusnya disebut lagi, sekalipun lahiriahnya menampakkan amal-amal soleh dan ibadat-ibadat yang baik, dan sekalipun ia sibuk melaksanakan tugas dakwah dan memberikan bimbingan kepada orang lain, penyakit-penyakit ini tidak dapat diobati kecuali dengan melakukan uzlah, ikhtilat secara rutin untuk merenungkan hakikat diri penciptanya dan sejauh mana penghargaan kepada pertolongan, pengharapan kita kepada pertolongan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap detik dan kehidupan. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita i'tikaf, kita cuba juga latih untuk bangun sepertiga malam, program qiyamul lail. Jangan nak ada program baru kita nak ikut. Cuba latih di rumah. Sekurang-kurangnya kita buat dulu sekali seminggu ke, sekali sebulan ke. Jangan langsung tak buat bulan Ramadan. Tunggu bulan Ramadan baru kita rajin. Jangan begitu tuan-tuan. Kalau boleh kita latih. Sekarang ini pun dah masuk ambang Ramadan. Ambang Ramadan ni iaitu bulan Rajab. Tinggal lagi kurang lebih 50 hari gerak. 50 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi selalu saya sebut juga tuan-tuan, kita panjatkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah aku pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah aku Ramadan untuk tahun ini. Kenapa tuan-tuan? Ramadan inilah peluang untuk kita nak buat sebanyak mungkin amal ibadah. Atau dengan kata lain, kerjanya sedikit tetapi upahnya berlipat kali ganda. Ya? Kerja sedikit tetapi upahnya banyak. Tetapi 50 hari lagi tuan-tuan, belum tentu kita sampai. Jadi dalam tempoh ini kita perbanyakkan doa, ya Allah berkatilah aku pada bulan Rajab, Sya'ban, dan kalau boleh kita cuba juga untuk puasa sunat bulan Rajab, Sya'ban. Jangan pula kita terikut-ikut dengan fadilah puasa sekian-sekian. Yang itu kita pedulikan, kita jangan tergagap. Yang penting kita cuba hidupkan puasa sunat pada hari Isnin dan Khamis dan sebagainya.
Okey, seterusnya penyakit-penyakit. Demikian pula merenungkan akan hal ehwal manusia, sejauh mana kelemahan mereka di hadapan pencipta, dan betapa tidak bergunanya pujian dan celaan manusia. Kemudian merenungkan fenomena-fenomena keagungan Allah, hari akhirat, pengadilan, besarnya rahmat dan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat zikir munajat yang dibaca oleh Dr. Badrul Amin, orang tahu juga kan. Ilahi lastu fil apa ni? Ilahi lastu lil firdaus wala aqwa 'ala an-nari. Wahai Tuhanku, aku tak layak untuk masuk syurga firdaus. Wala aqwa 'ala an-nari, tetapi aku tak mampu untuk nak menanggung seksa neraka. Fahabli taubatan, panjanglah dia punya munajat tu. Jadi tuan-tuan, di dalam keinginan malam yang saya sebut awal tadi kan, kalau kita mampu untuk berqiyamul lail, ini maksud saya ganti kepada berkhalwat, nak pergi ke gua Madai jauh kan. Jangan tunggu nak pergi ke gua ya. Kita berkhalwat, itu kita menyendiri walaupun sekejap, untuk kita nak sukat, untuk kita nak hasibu anfusakum, untuk kita nak hitung setakat mana bekalan kita. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdaus, aku tak layak untuk masuk syurgamu dengan amal ibadahku yang sedikit ni. Kadang-kadang aku tewas kalau ada festival, aku pergi sana dulu, kemudian aku tawakuf, tangguhkan untuk rutin sudah pergi masjid. Tetapi kalau ada benda-benda yang dia bilang kita kena pergi awal baru boleh duduk depan, kalau pergi lewat di seberang jalan tu. Jadi benda-benda tu tuan-tuan, yalah tuan-tuan fikirlah, saya nak ulas secara tu pun. Maksud saya kita nak tengok festival tu boleh, tetapi yang jadi persoalannya di sana tu banyak perdedahan aurat dan sebagainya. Wallahu a'lam, dan ulas panjang. Tetapi maksud yang kita nak faham di sini, berkhalwat ataupun beruzlah dalam masa yang satu malam, satu hari yang singkat. Ilahi lastu lil firdaus wala aqwa 'ala an-nar. Aku tidak layak, aku tidak sanggup untuk masuk neraka. Tidak mampu untuk menanggung seksa neraka. Dengan perenungan yang lama dan berulang-ulang tentang hal tersebut, maka penyakit yang melekat pada jiwa manusia akan berguguran. Hati menjadi hidup dengan cahaya, kesedaran dan kejernihan. Tidak ada lagi kotoran dunia yang melekat di dalam hatinya. Inilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kemarin saya ingat khutbah yang dikeluarkan oleh Jakim, apa tajuk tu? Ibu ditaati syurga menanti. Di sini tajuk apa dia baca? Itu tuan-tuan, ada satu kisah menarik kan? Kisah Alqamah. Ini pun boleh menjadi renungan. Selingat ya, kisah Alqamah ni tuan-tuan, seorang ahli abid, orang yang kuat peribadatan atau ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya dengan ibadat-ibadat tambahan yang lain. Tetapi kenapa tuan-tuan, di akhir umurnya dia tidak dapat mengucap kerana sikit dia, kerana dia melebihkan layanan kepada isteri dia daripada mak dia, sehingga kan terasa hati tersinggung dengan perbuatan Alqamah, dan di akhir dia tidak dapat mengucap, sehingga Nabi mengugut, kalau begitu bakarlah. Barulah hati seorang ibu berubah daripada yang marah pada awalnya apabila diugut. Kalau dah tidak memaafkan anak dia Alqamah tadi, Nabi mengugut untuk membakar tuan-tuan. Ya, ini selingan ya, untuk membakar. Lalu dia pun memaafkan dan Alqamah dapat ucap, lalu mati Alqamah. Pengajaran di sini tuan-tuan, bagi mereka yang masih ada lagi ibu dan bapa, pengajaran khutbah Jumaat kemarin, kalau yang sudah dibaca, maksud saya, ibu ditaati syurga menanti. Bagus tu, selingan.
Hal yang lain juga sangat penting di dalam kehidupan kaum muslim pada umumnya dan para pengembang, pekerja, pendakwah, yaitu pembinaan mahabbatullah, cintakan kepada Allah di dalam hati. Bukan tindakan tu ya, tindakan tu tak ada makna. Di dalam hati, kerana ia merupakan mata air yang memunculkan pengorbanan dan jihad, di samping merupakan asas setiap dakwah yang bergelora dengan benar. Tetapi ia tidak akan tumbuh dari keimanan. Ini rasio ni apa tuan-tuan? Tahu tak? Rasio apa? Hah? Ini, rasional. Rasional. Okey. Tetapi ia tidak akan tumbuh dari keimanan secara rasional semata-mata. Sebab masalah rasional semata-mata tidak pernah memberikan pengaruh ke dalam hati dan perasaan. Ini samalah macam yang kita bincang sebelum ni kan. Kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah ataupun kita kena tengok hujah akli dan nakli, dalil akli dan nakli. Jangan kita mengharapkan rasional semata-mata. Kalau rasional semata-mata, maka ramailah yang akan menolak, ramai yang akan menidakkan, ramai yang tidak bersetuju dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan tengok wacana hudud dalam YouTube pun ada yang bergelar pensyarah tuan-tuan. Dia kata sekiranya hudud ini dikenakan kepada orang Islam sahaja, tidak dikenakan kepada yang bukan Islam, nescaya orang Islam itu dia akan mengaku dia dah menjadi siap. Tuan-tuan baca kan? Itu pandangan daripada seorang pensyarah. Sepatutnya kita kena fikir macam mana kita nak menyelesaikan, macam mana kita nak menyederakan ke arah pelaksanaan hukum yang telah diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukannya kita menjadi juri ataupun kita menjadi penghalang dengan menimbulkan keraguan-keraguan yang tidak munasabah. Betul tak? Sepatutnya kita kena memikirkan macam mana penyelesaian. Ya? Itulah tuan-tuan. Jadi kalau mengharapkan rasional semata-mata, logik akal, tentu sekali kita akan menafikan ataupun kita mengatakan tidak sesuai kerana dengan masyarakat yang berbilang kaum. Jadi itu tuan-tuan, agak-agak kalau kita jawab dengan hujah itu, lepas ke tidak kita di akhirat nanti. Ya? Pastinya kita tidak akan lepas tuan-tuan kalau hanya itu jawapan kita. Wallahu a'lam masalah hudud. Tuan-tuan boleh tengok, dan seingat saya yang ramai-ramai itu bila yang akan bincang pasal hudud ni, kalau tuan-tuan tengok seramai, saya ingat hampir 20 orang akan diadakan seminar ataupun program pemahaman tentang hudud akan dibuat di Kuala Lumpur, yang akan diambil daripada pelbagai latar belakang, daripada pensyarah, daripada ahli politik, daripada orang-orang jabatan agama dan sebagainya. Dan kita mendoakan tuan, mudah-mudahan Malaysia menjadi negara kedua selepas Brunei yang terkini lah, yang mutaakhir, yang kira yang sudah pun dibuat. Saudi itu sudah lama. Kita bincang ini yang mutaakhir. Brunei sudah pun mendahului, dan kita mengharapkan program-program, perbincangan, wacana dan sebagainya akan menemui jalan penyelesaian ke arah menyegerakan pelaksanaan hudud. Kerana apa tuan-tuan? Dalam khutbah kemarin juga disebut tergambar seorang pelajar yang melahirkan anak luar nikah, sedangkan kembar lagi anak tu. Anak tu dibuang tuan-tuan, dibuang di mangkuk tandas. Ya. Jadi kalau kita tolak ataupun kita mengubah, kita mengambil hukum selain daripada yang Allah Ta'ala tetapkan tuan-tuan, jadi kita jauh daripada itu. Macam mana juga kebergantungan kita kepada Allah. Ya. Sedangkan kita baca di awal salat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sembahyangku, segala amal ibadahku, kerja buatku, hidupku dan matiku kerana Allah. Tetapi dalam soal melaksanakan hukum yang telah diwajibkan, banyak pula alasan-alasan. Okey, seterusnya
Sarana untuk menumbuhkan mahabbatullah setelah iman kepadanya ialah memperbanyakkan tafakur. Tafakur ini asal daripada fakara, yufakir, kita berfikir tentang ciptaan dan nikmat-nikmatnya. Merenung betapa keagungan dan kebesarannya, kemudian memperbanyakkan mengingati Allah dengan lisan dan hati. Dan kesemuanya itu hanya bisa diwujudkan dengan uzlah. Bisa tuan-tuan tahu kan? Tahu sudah. Khalwat dan menjauhi kesibukan-kesibukan dunia dan keramaiannya pada waktu tertentu secara terprogram, terancang ataupun sistematik. Ya. Dan kalau kita tengok ahli-ahli persilatan, saya pun pernah tuan-tuan. Sewaktu saya ikut satu jemaah persilatan hari itu, dia suruh nak test setakat mana kebergantungan. Kami diajar main pedang, tongkat, keris, macam-macam. Ada satu tahap dikurung kami dalam gua di Bukit Keluar di Terengganu. Besut apa ni? Di Besut Terengganu tu, kami dikurung dalam gua tu. Ya, ditutup lagi mata dengan kain hitam, diletak. Dia nak tengok setakat mana kebergantungan kita kepada Allah. Alhamdulillah berjaya, tetapi cabarannya banyak kelawar. Langgar kami punya muka. Pam. Dalam gua yang banyak kelawar, tuan-tuan. Jadi gua ini salah satu tempat, ya. Tempat sebab gelap, sebab di situ macam-macam mitos ataupun cerita-cerita. Tapi bukan nak suruh percaya benda tu. Tetapi bila kita pergi sana, tempat yang gelap, tempat yang sunyi, menyebabkan kita akan boleh pindah ataupun kita punya pemikiran kita ni, insya-Allah kebergantungan kita kepada Allah itu akan lebih. Kalau sebelum ni ataupun kalau tempat-tempat lain mungkin kita banyak alasan itu dan ini dan sebagainya. Jika seorang Muslim telah melakukan dan siap untuk melaksanakan tugas ini, maka akan tumbuh di dalam hatinya mahabbah ilahiyah yang akan membuat segala yang besar menjadi kecil, melecehkan segala bentuk tawaran duniawi. Kita tidak terpengaruh, kita tidak tertarik dengan tawaran-tawaran dunia yang mengelabui, yang terpesona ataupun yang boleh teruja, dan mampu mengatasi setiap penghinaan dan pelecehan. Itulah bekal yang harus dipersiapkan oleh para da'i ila Allah. Kalau tuan-tuan baca ada ayat Al-Quran ke hadis Nabi, sunnah seorang pejuang, tuan-tuan kalau boleh cuba amal pada diri kita. Kita menjadi da'i ila Allah dengan kadar ilmu yang ada pada kita. Bukan kita penceramah yang hebat dengan hanya sekadar di kampung tegur sebarang benda mungkar yang berlaku di depan mata kita, kita tidak berdiam diri. Kita tidak jadi syaitanul akhras, bukan kita di kalangan syaitan bisu. Kita dengan lantang menegur benda. Tapi kita ingat sunnah berjuang. Ini saya ingat daripada kata-kata Ustaz Nasaruddin Tantawi. Ada dalam istilah bahasa Arab disebut, dia kata sekiranya kamu dibunuh, insya-Allah kamu akan dapat syahid gara-gara kamu menegak kebenaran, mencegah kemungkaran. Sekiranya kamu di penjara, itu peluang untuk kamu berkhalwat, peluang untuk kamu beruzlah, peluang untuk kamu menyendiri dan kamu lebih kepada direct online dengan salih dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebergantungan kita dengan manusia yang sebelum ini mungkin kita akan habis ataupun kita lebih mengharapkan akan dengan salih. Yang ketiga, dia kata sekiranya kamu dibuang daerah, dibuang negeri, macam Yusuf Qaradawi itu tuan-tuan. Dia asal orang mana? Dia telah dibuang, dia Mesir. Tapi kelantangan teguran-teguran dia itu menyebabkan dia telah menjadi, apa panggil apa? Dia bukan lagi berada di Mesir, tapi dia berkelana. Tetapi alhamdulillah dengan ketegasan kelantangan dia itu, dia dinobatkan sebagai antara ulama dunia yang menjadi banyak kitab-kitab dia menjadi rujukan ke akhir.
Alhamdulillah. Jadi di sini tuan-tuan, bolehkah agak-agak? Cuba ingat balik 3 tadi ya. Kita da'i ila Allah, kita menjadi pejuang ataupun kita menjadi seorang pendakwah. Kalau kita dibunuh, kita tekad dalam diri kita. Kalau aku dibunuh, insya-Allah kita mendoakan mudah-mudahan kita dapat syahid. Sekiranya kita dikurung di penjara dan tuan-tuan pun tahu yang orang hebat dikawal ini kan. InsyaAllah pagi besok tak ada kuliah dia. 2 tahun dalam tahanan tuan-tuan, keluar lagi hebat, lagi banyak ilmu. Alhamdulillah. Jadi kalau nak hebat masuk penjara kan. Itu kalau membaca, kalau pergi sana makan tidur tak juga pandai. Bodoh juga kita. Kita pandai. Jadi alhamdulillah apa yang berlaku Malaysia kita ni, dia memanfaatkan masa di sana untuk dia berkhalwat menyendiri dan menambahkan sebanyak mungkin ilmu Allah. Ya alhamdulillah tuan-tuan, satu kelebihan ada yang tersedia kepada tuan-tuan di Tawaf. Kerana bekal itulah yang dipersiapkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban tugas-tugas dakwah Islamiah. Saya kira cukup setakat itu. Jadi pengajaran di sini ialah sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Nabi telah pun takdirkan, Nabi telah pun pergi berkhalwat menyendiri dan kita telah berbincang apakah hikmah di sebalik berkhalwat, beruzlah. Dan insya-Allah kalau kita tak mampu lama 10 hari disebut di awal ni kan, 10 hari, 1 bulan, mungkin kita ambil masa untuk beberapa ketika. Macam saya sebut tadi lah, kita menghidupkan qiyamul lail, kita perbanyakkan masa-masa lapang, kita beriktikaf di masjid dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada persoalan? Sekiranya ada persoalan. Okey, sibuk nak pergi sana kan? Okey, kita tangguh dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan selepas perpisahan yang terpelihara. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa hassin akhlaqana, dan permudahkanlah urusan, perelokkanlah akhlak kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah urusan kami. Allahumma tahhir qulubana min nifaq, ya Allah bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik, wa amalana min ar-riya, dan kerja buat kami daripada perasaan riya dan nak menunjuk-nunjuk, wa alsinatana min al-kadhib, dan jagalah lidah kami daripada bercakap dusta, wa ayunina min al-khiyanah, dan jagalah penglihatan kami daripada melihat perkara-perkara khianat dan maksiat. Wa fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, kerana sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang tersembunyi di dada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah banyak menzalimi diri kami, dan jika sekiranya Kamu tidak mengampunkan kami, nescaya kami tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.